Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani Emir Qatar. His Excellency Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani, Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Qatar dan Kerajaan serta rakyat Qatar sempena Hari Kebangsaan Qatar. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, berikutan dengan kejadian tanah runtuh di Batangkali, Selangor. 7 belia kohort ke-5 program Uniklearn iaitu Kemahiran Kehidupan dan program Latihan Amali menamatkan pengajian dan seterusnya menerima sijil masing-masing. Program dikendalikan oleh An-Nur Harapan. Majlis penyampaian sijil berlangsung di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Para peserta melengkapkan latihan dalam program berkenaan yang disambung semula dari awal Januari lalu. Selepas mengikuti latihan intensif di Pusat An-Nur Harapan, para pelatih kini menjalani latihan di Jollibee Brunei, Superfish Growers dan Easy Printing. Pada majlis tersebut, An-Nur Harapan dan Persatuan Hotel-Hotel Brunei menandatangani memorandum persefahaman MOU bagi kerjasama untuk melengkapkan para pelatih Uniklearn dengan latihan vokasional dan pengalaman bekerja dalam industri hospitality. Menandatangani bagi pihak An-Nur Harapan, Pengiran Haji Saleh Abrahaman bin Pengiran Haji Damit, pengerusi Lembaga Pengarah An-Nur Harapan. Manakala Persatuan Hotel-Hotel Brunei ditandatangani oleh Yang di-Pertuannya Awang Muhammad Iswandi bin Ma'ruf. Festival Sastra dan Seni Budaya Melayu Brunei bersempena sambutan Bulan Bahasa 2022 berakhir dengan majlis penutupan malam tadi. Majlis berlangsung di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Juga diadakan nyanyian kanak-kanak tradisi Brunei, pertandingan kugiran yang disertai 5 buah kumpulan. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Festival Sastra dan Seni Budaya Melayu Brunei, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah serta bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan mempunyai 3 projek utama termasuk pantun sebagai khazanah bangsa, gala aspirasi seni dan nyanyian kanak-kanak tradisi Brunei. Teater Takdir 3 Pengkhianatan dihasrat meningkatkan kesedaran tentang kepentingan dan impak kesihatan mental. Teater diadakan bersempena dengan sambutan Hari Keluarga Kebangsaan berlangsung malam tadi di Pusat Kesenian Pro-Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Hadir Awang Haji Zakaria bin Haji Surudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Teater adalah anjuran bersama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat dengan kerjasama Sutra Memento Event. Teater mempersembahkan drama dari pelbagai isu kehidupan masyarakat yang berbeza di samping menyebarkan kesedaran dan pendidikan melalui medium hiburan untuk semua dalam usaha mengekang penularan dan peningkatan gejala sosial yang berkaitan dengan hal ehwal keluarga.
13 pelatih dari akademik dan industri hospitality menamatkan latihan pelatih kebangsaan ASEAN di hotel dan menerima sijil dan anugerah. Sijil disampaikan oleh Dayang Hajah Tutiati Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Juga diselajurkan penyampaian anugerah pelatih terbaik kepada 4 orang pelatih. Program latihan seumpamanya membuka peluang kepada pelatih dan guru-guru menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemahiran dan keperluan dalam industri berkaitan. ...75 pelatih program pembangunan belia terdiri daripada 50 pelatih lelaki dan 25 pelatih perempuan menamatkan sesi latihan yang diadakan selama 9 bulan. Majlis pragraduasi bagi pelatih-pelatih program berkenaan diadakan di Pusat Pembangunan Belia, Kampung Tanah Jambu. Hadir Awang Haji Zakaria bin Haji Surudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Para pelatih menerima beberapa anugerah iaitu anugerah terbaik latihan kemahiran dalam 9 bidang kursus dan terbaik program pembangunan diri dalam 5 kategori. Juga disampaikan anugerah khas iaitu anugerah penghargaan inspirasi. Majlis juga menandakan peralihan ke program penempatan kerja selama 3 bulan di agensi-agensi kerajaan dan swasta. Para penerima anugerah ketika ditemui berkata, menamatkan program ini bukan bererti menamatkan pembelajaran mereka, malahan sebagai permulaan untuk memajukan diri agar mempunyai kehidupan yang lebih baik. Mula-mulanya pas kali hari pertama kita melapor orientasi, aku nampak ia pakai tongkatnya. Kita macam ingatkan kawan-kawan lama di sekolah rendah peraturan mesti tolong-nolong yang satu sama lain. Membanggakan ibu bapa saya dan menolong adik-beradik saya mencuba mencapai menjadi chef selebriti. Yes. Cabarannya dari level bawah memang payahlah. Kali berlama-lama kebiasaan, kerja keras lah. Sangat susah lah untuk saya hadapi, tapi demi masa depan yang akan dilalui, mesti harumilah semua cabaran itu. Jangan takut mencuba, jangan kurang belajar. Di mana-mana peluang pekerjaan atau peluang untuk mencari bisnes, cari duit, di mana-mana ada. Mengajar tani untuk mendisiplinkan diri. Pasal ni habis attachment, kalau dapat sambung sekolah ataupun mencari kerja offshore untuk meneruskan itulah pekerjaan. Kira-kira 2 minggu lagi sesi penggal pertama persekolahan akan bermula. Para ibu bapa kini giat membuat persiapan menyediakan peralatan persekolahan bagi anak masing-masing. Setentunya, kedai-kedai buku dan barangan kelengkapan sekolah menjadi tumpuan untuk membeli barangan keperluan sekolah. Bagi memastikan semua bekalan buku dan peralatan sekolah mencukupi, kedai-kedai buku telah membuat persiapan lebih awal. Di samping itu, beberapa kemudahan bagi pelanggan juga turut disediakan bagi memudahkan mereka mendapatkan barangan yang mereka perlukan. Tempahan awal bagi senarai buku juga diterima oleh kedai-kedai buku sejak awal bulan lagi. Kami telah menyediakan peralatan sekolah seperti buku-buku kerja, buku-buku teks dan alat-alat tulis bagi pelbagai peringkat seperti bagi sekolah rendah dan menengah. Bagi memudahkan orang ramai datang, kami telah membahagikan buku-buku kepada satu sudut, alat-alat persekolahan di satu sudut yang lain. Ibu bapa dan penjaga juga mengambil inisiatif untuk membeli keperluan anak masing-masing lebih awal bagi mengelak kesesakan dan memastikan segala keperluan mencukupi. Selalunya kalau awal ni buku teks atau lebih baik lagi lah awal lah. Pasal selalunya kalau hujung tahun atau takut dah hampir kehabisan stok dia. So masa-masa macam ni sebelum ramai lebih awal lagi baik lah. Kami selalu membeli barang sekolah awal supaya kami kan anak ramai. Jadi
supaya anda berabut. And then kalau buka sekolah nanti kami boleh fikirkan baju PE saja lagi, yuran, macam tu. Juga tidak ketinggalan menjadi tumpuan kedai-kedai jahit. Sejak penghujung bulan November lalu, kedai-kedai jahit mula menerima tempahan yang menggalakkan sehingga ke hari ini. Sekarang banyak ramai sudah. Tahun lepas kurang itu for COVID, ada COVID, sikit kurang sekolah kerja. Tapi sekarang now okay, alhamdulillah. Ya, dia bapa sama mama ada datang kain pilih dulu, baru kami sukat, baru mau bikin lagi kain ada pilih apa warna salwar, warna ada baju. Pendaftaran bagi mendapatkan keputusan peperiksaan sijil pelajaran agama Brunei SPUB melalui perkhidmatan pesanan ringkas SMS akan dibuka mulai esok hari Isnin 19 Disember 2022 pukul 10 pagi. Calon-calon peperiksaan, ibu bapa atau penjaga yang ingin melanggan perkhidmatan tersebut dikehendaki untuk mendaftar melalui SMS dengan menaip teks berikut: KHEU jarak REG, jarak nombor pusat peperiksaan, jarak nombor indeks calon, jarak nombor kad pengenalan pintar dan dihantar ke 888555 bagi pelanggan data stream digital Sendirian Berhad DST atau 38666 bagi pelanggan progresif Sendirian Berhad. Pendaftaran yang berjaya akan dimaklumkan melalui SMS tanpa sebarang kos kepada pelanggan. Keputusan peperiksaan SMS hanya akan dihantar kepada pelanggan yang berdaftar setelah keputusan peperiksaan dikeluarkan. Pelanggan dikenakan bayaran RM1 bagi setiap keputusan peperiksaan SMS yang diterima. Pelanggan juga diingatkan agar memastikan telefon bimbit masing-masing mempunyai baki kredit yang mencukupi. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, hubungi Mac Telecommunication System Sendirian Berhad melalui email kheuresults@macbrunei.com. Festival Keluarga sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan tahun 2022 diteruskan dengan aktiviti permainan tradisi Kitani. Aktiviti diadakan di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja di Ibu Negara. Permainan tradisi yang diungkayahkan seperti congkak, salok-salokan, buah lapas-lapas dan pasang antara lain bertujuan untuk mengetengahkan dan memberi pendedahan dalam kalangan generasi muda dan kanak-kanak amnya. Aktiviti dikelolakan oleh Jabatan Muzium Brunei, Bahagian Penerbitan dan Pembelajaran. Festival Keluarga akan berakhir hari ini dengan aktiviti permainan keluarga dan dibukakan bagi kunjungan orang ramai. Status harian normal baharu COVID-19, 4 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 420 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 87.1%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.4%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78.9%. 10 bungkusan kotak besar yang berisi 500 karton barang tegahan rokok pelbagai jenama ditemui semasa operasi rondaan Task Force COVID-19 baru-baru ini ke atas 2 buah kenderaan yang diletakkan dalam keadaan mencurigakan di kawasan perindustrian Kampung Lumapas. Operasi dijalankan oleh Pasukan Simpanan Polisi Company, Pasukan Polis Diraja Brunei dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei atas aduan terdapatnya bungkusan kotak-kotak yang mencurigakan tersimpan di kawasan tempat duduk penumpang beserta di dalam bonet kedua-dua kenderaan berkenaan. Kesemua barang rampasan beserta 2 buah kenderaan tersebut diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksas Diraja JKED bagi siasatan dan tindakan lanjut. Dua pekerja warga negara Filipina dipercayai lari daripada majikan.
Sebarang maklumat mengenai James Villanueva Gabriel, 28 tahun, memegang pasport P733329 b Dan Geraldine Kapangpangan Valenzuela, 30 tahun, memegang pasport P79019330A. Hubungi Balai Polis Sengkurung di talian 2661-334 atau talian kecemasan polis 993 atau Balai Polis berdekatan. Antarabangsa, Presiden China Tuan Xi Jinping dan pegawai kanannya berikrar meningkatkan ekonomi China yang terjejas ketika berdepan penularan COVID-19 semakin memburuk di ibu negeri Beijing. Persidangan kerja ekonomi pusat selama 2 hari yang telah berakhir dengan panggilan bertujuan meningkatkan dasar dan mengukuhkan penyelarasan untuk menyokong ekonomi yang dianggarkan penganalisis berkembang hanya 3% tahun ini. Prestasi terburuk dalam hampir setengah abad. Mesyuarat tertutup itu diadakan beberapa hari selepas China melaksanakan beberapa sekatan dan perintah berkurung anti-COVID paling sukar di dunia yang telah diperjuangkan oleh Tuan Xi tetapi menjejaskan ekonomi dan mencetuskan rapat bantahan. Ukraine berjaya memulihkan tenaga kepada hampir 6 juta penduduknya dalam tempoh 24 jam setelah serangan Rusia ke atas sistem penjana elektrik. Perkara tersebut dinyatakan oleh Presiden Ukraine dalam rakaman video rutinnya. Presiden Volodymyr Zelensky menjelaskan kerja-kerja pembaikan masih diteruskan bagi menstabilkan sistem. Tuan Zelensky berkata beberapa isu timbul dengan bekalan pemanas dan air dan masalah ini bukan sahaja dialami Kiev tetapi Venesia dan Lviv di barat negara itu terjejas teruk. Menurut para pegawai setempat, Rusia melancarkan lebih 70 tembakan peluru berpandu 2 hari lalu mengakibatkan bekalan tenaga terputus di seluruh Ukraine. Sukan Kejohanan Piala Elektrik AFF Mitsubishi 2022 AMEC 2022 akan disambung semula Selasa ini 20 Disember 2022. Pasukan negara Brunei Darussalam akan menentang Thailand. Kejohanan disertai oleh 23 orang pemain dari negara ini kini berada di Kuala Lumpur, Malaysia.